Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada pihak Persatuan Mahasiswa Malaysia Universiti Muqtah Jordan di atas silaturahim yang direntaskan. Saya sangat menghargai peluang dan ruang ini. Ikutkan hati mahu saja bersua dengan wajah-wajah mahasiswa-mahasiswi di sana. Namun apakah daya kita ada keterbatasan, dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala platform yang disediakan ini menjadi ruang untuk saya berkongsi topik yang diamanahkan kepada saya. Mengambil kira pelajar-pelajar yang bakal mendengar ini adalah mereka yang tafaqquh fid din. Jadi izinkan saya berkongsi mengenai surah Al-Qadar dengan sentuhan yang bersesuaian dengan keadaan rakan-rakan yang belajar ilmu agama di sana. Ya, biasa kalau saya menyampaikan tentang tafsir Al-Quran, saya akan sedaya upaya merendahkan, ya, ataupun cuba menyantuni masyarakat awam, menyampaikan pengajaran-pengajaran yang mudah. Tetapi mengambil kira situasi adik-adik yang dipilih Allah berada di bumi Anbiya, anda semua punyai kapasiti intelektual yang tinggi, maka saya mohon izin untuk berbicara tentang surah Al-Qadar dengan sentuhan-sentuhan yang barangkali kita jarang dengar, ya, dalam kupasan-kupasan mengenai surah Al-Qadar, insya-Allah. Walaupun agak kepenatan sebenarnya, tetapi insya-Allah dengan izin Allah saya akan gagahlah untuk berkongsi serba sedikit pada petang ini. Harapannya dalam tempoh 40 minit ini ia hanyalah satu pendapat, dan nanti saudara-saudari boleh berkongsi pendapat dengan komentar-komentar di Facebook persatuan anda, ataupun soalan-soalan boleh diajukan. Ya, saya lebih suka kalau berbincang dengan student ini dia bersifat perbincangan dan bukan bersifat satu hala. Tetapi saya memahami keterbatasan berkenaan. Terima kasih di atas kepercayaan diberikan kepada saya. Baik, saya membataskan pembentangan saya ini kepada surah Al-Qadar, perspektif ilmu munasabah. Ilmu munasabah adalah ilmu yang sangat penting dalam pentafsiran Al-Quran. Ia sangat membantu pada menampakkan aspek kemu'jizatan Al-Quran, bahawasanya ia bukan satu kalam yang ada campur tangan makhluk di dalamnya. Kenapa penting kita melihat surah Al-Qadar dengan mengambil kira ilmu ini? Ya, dia beginilah. Sebelum kita bercakap pasal ilmu munasabah, saya kena jelaskan terlebih dahulu apa yang boleh kita fahami sebagai perspektif. Ya, saudara-saudari pernah mendengar apakah itu perkataan perspektif? Macam mana kita melihat ke arah sesuatu? Ya, kita ambil contoh mudah, naik flight, tiba-tiba flight kita barangkali terganggu dengan budak, ya, satu orang budak yang menjerit-jerit, satu orang budak yang pergi mengganggu para penumpang di kerusi-kerusi yang ada di atas flight. Macam budak ni hilang pedoman, hilang akal, ganas, sampai kita barangkali pergi kepada ayahnya dan berkata, boleh tak tolong minta budak ni senyap sikit, sebab terganggu flight kita. Jadi kita melihat anak itu bermasalah besar. Tiba-tiba si ayah bagi tahu, sebenarnya ini kali pertama dia naik kapal terbang dan kami bergegas nak pergi, ya, membuat kecupan terakhir kepada mama dia yang baru meninggal dunia. Budak tu tak tahu mama dia meninggal dunia, dan dia kali pertama naik kapal terbang. Dan bila kita mendapat tahu itu fakta sebenar daripada ayah budak tu, perspektif kita berubah. Cara kita memandang budak yang nakal itu berubah 100%. Kita barangkali simpati, kesian kat dia, dia tak tahu mak dia meninggal. Apa agaknya perasaannya bila sampai ke kampung nanti? Jadi ini dia disebut sebagai
bagaimana cara kita memandang boleh berlaku perubahan. Saya bagi contoh bagaimana ayat-ayat Al-Quran biasa kita dengar dan apa kesan bila kita mendatangkan perspektif baru. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Maksudnya lebih kurang, ketahuilah sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang boleh menghidupkan bumi selepas kematian. So ayat tu cerita pasal Allah menghidupkan bumi yang mati. Ini adalah ayat 17. So dalam fikiran kita, ayat ini cerita pasal bumi mati, Allah Ta'ala hidupkan. Tetapi kalau kita tengok ayat sebelumnya, perspektif kita akan berubah kepada ayat 17. Cara kita melihat ayat 17 tidak lagi terbatas kepada bumi yang mati Allah hidupkan. Ayat 17 cerita pasal bumi mati Allah hidupkan. Tetapi bila kita tengok ayat sebelumnya, yang ini disebut munasabah ni, kita tengok kepada apa yang ada di sebelumnya, cara kita pandang ayat 17 berubah 100%. Kita tidak lagi membataskan makna ayat itu kepada bumi mati Allah Ta'ala hidupkan, tetapi ayat 16 bagi tahu ia adalah cerita mengenai hati yang keras, hati yang mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat 16 cerita pasal hati manusia seharusnya lembut dengan zikrullah. Tetapi kenapa ambil sikap Yahudi Ahlul Kitab yang kerana masa terlalu panjang antara mereka dengan Rasul sebelumnya, maka hati mereka menjadi keras, hati mereka mati. Rupa-rupanya ayat 16 bercakap pasal hati yang mati, hati yang keras. Ayat 17 cerita pasal Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi ia bukan hanya bumi, ia juga adalah kekuasaan Allah menghidupkan hati yang mati. Subhanallah. Itulah yang disebut oleh Ar-Razi, itulah yang disebut oleh Al-Biqai. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, yang macam mana kita punya pandangan kepada satu surah dan satu ayat boleh berubah bila kita melihat kepada ayat sebelumnya. Sebagai contoh yang lain, kita biasa kaitkan ayat ini dengan satelit di angkasa lepas. Ia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana dengan kekuasaan Allah Ta'ala beri kepada akal manusia, lalu manusia dapat menghasilkan teknologi menembusi atmosfera, menembusi langit bumi. Ya, kita mengaitkan penemuan saintifik proba angkasa lepas yang mendarat di planet-planet dengan ayat berikut. Memang famous ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Suratul Rahman ayat 33. Ayat ni nak cerita cabaran Allah kepada jin dan manusia. Kalau kalian boleh berupaya melepaskan diri, ya, kalau kalian boleh menembusi petala langit dan bumi, silakan. Kalian takkan boleh tembus kecuali dengan sultan. Lalu ramai kita mengaitkan ayat ini dengan Allah Ta'ala telah memberikan sultan kepada manusia sehingga manusia dapat menembusi angkasa lepas dengan penciptaan satelit, proba angkasa lepas, dan manusia yang boleh pergi di bahagian-bahagian tertinggi, ya, di angkasa lepas. Sebenarnya ini ayat 33. Itu cara kita pandang ayat 33. Kita gopoh mengaitkan ayat 33 dengan keadaan dunia sekarang. Sedangkan kalau kita tengok ayat sebelumnya, dia akan membantu kita meletakkan perspektif yang betul kepada ayat 33. Di mana ayat 31 menjelaskan bahawasanya sanafrughu lakum ayyuhats thaqalan. Allah Ta'ala memberitahu, wahai dua makhluk yang memberikan beban kepada bumi, iaitulah jin dan manusia, kami sudah sanafrughu lakum, kami telah mengatur satu waktu yang lapang, ya. Kami sudah atur appointment,
kami sudah atur satu hari di mana kami akan melakukan pengadilan kepada kalian berdua. Di mana satu waktu itu kalian akan disoal, kalian akan bertanggungjawab. Dan kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, wa hadza fi maqamil mahsyar. So ayat 31 nak bagi tahunya Allah Ta'ala sudah mengatur satu waktu di mana waktu itu adalah pada mahsyar. Alam mahsyar, bukan alam dunia. Alam dunia kamu diberikan kebebasan. Ya, tetapi alam akhirat kamu akan dipertanggungjawabkan dengan pilihan yang kamu buat. Maka bila ayat 31 cerita pasal pada mahsyar, maka ayat 33 sebenarnya cerita pasal pada mahsyar. Itu cara kita memandang ayat 33. Jangan kita pisahkan ayat 33 daripada ayat 31. Maksudnya, jin dan manusia, bila Allah Ta'ala nak hisap nanti, kalian takkan boleh lari ke mana. Yursalu alaikuma syuwazun. Akan kalian didatangi dengan api-api yang menyerang. Jadi, nak katanya, bukan dunia manusia boleh menembusi angkasa lepas. Tetapi akhirat nanti, jin dan manusia tidak akan boleh melarikan diri. Ia tidak akan boleh menembusi petala langit dan bumi kerana mereka sudah dikepung oleh kekuasaan Allah. Ya, jadi ini pentingnya perspektif. Ya, maksudnya bagaimana kita memahami sesuatu surah, ya, ataupun sesuatu ayat dengan melihat apa yang ada di sebelumnya, di sebelahnya. Maka dengan ilmu munasabah, insya-Allah kita tidak akan jadikan suratul Qadar hanya surah yang dibaca pada bulan Ramadan sahaja. Ya, sebab orang yang melihat suratul Qadar dengan teliti, orang yang tadabbur suratul Qadar dengan mengambil kira surah sebelum, dengan mengambil kira kedudukannya dalam Al-Quran, duduk di hujung Quran, ya, bukan di awal Quran, di tengah Quran, duduk di hujung Quran, juzuk amma. Dan orang mengambil kira macam mana para sahabat ketika surah ni diturunkan, perspektifnya kepada surah ini akan berubah. Yang biasa kita fahami suratul Qadar adalah surah menceritakan malam Al-Qadar. Surah yang menceritakan tentang keagungan malam Al-Qadar. Sebab itulah surah ini menyebabkan kita hanya discuss dalam bulan Ramadan sahaja. Sedangkan kalaulah kita membaca surah Al-Qadar dalam salat di luar daripada bulan Ramadan, barangkali kita akan berkata kepada imam, tak relevan surah ini dibacakan di luar bulan Ramadan. Sebab surah itu ada kaitan dengan Ramadan. Ini sudah bukan bulan Ramadan, kenapa baca suratul Qadar? Na'udzubillah daripada kata begitu. Jadi kita kena betul-betul memahami suratul Qadar ada 5 ayat, bukan 4 ayat. Kalau kita hanya baca ayat 2 sampai ayat 5, maka yang kita faham adalah malam Al-Qadar hebat. Malam di mana pahalanya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi kenapa pisahkan ayat 1? Ayat 1 tu perspektif penting. Ayat 1 cerita pasal Quran, keagungan Quran. Barulah keagungan malam Al-Qadar kerana keagungan Quran. Jadi jangan pisahkan. Ya, kerana suratul Qadar ini 5 ayat. Bukan ayat 2 hingga ayat 5 sahaja. Dan perkataan yang pertama Allah sebut sebelum Lailatul Qadar adalah nya, penurunannya, kami turunkannya, yakni Al-Quran. Jadi saya akan kongsikan kepada saudara-saudari semua bagaimana 3 munasabah, 3 aspek munasabah yang boleh membantu kita lebih jelas apa yang barangkali kita kurang jelas tentang suratul Qadar. Ya, pertama sekali, bagaimana munasabah surah ini dengan sirah Nabi? Bagaimana kesesuaian penurunan surah ini dengan suasana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita faham, ya, tak ada surah turun kepada Nabi dan para sahabat melainkan bersesuaian dengan fasa cabaran dakwah waktu itu. Al-Quran tidak turun sekaligus, kita tahu. Al-Quran turun sedikit-sedikit, ya, munajjaman, tadarrujan. Al-Quran turun barangkali 5 ayat, and then 5 ayat, and then 10 ayat. Dan jarak antara ayat itu selang yang agak lama, yang tu jadi 23 tahun. Kerana Quran hanya akan turun apabila ada peristiwa-peristiwa tertentu menimpa Nabi, ataupun gejolak, apa yang disebut sebagai konflik dalaman,
ada sesuatu berlaku di dalam atau ada sesuatu berlaku di luar menyebabkan Al-Quran dijatuhkan, Al-Quran diturunkan. Wa Qur'anan ya faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Jadi kita faham Quran turun kerana berlaku sesuatu kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi apa soalannya sekarang? Apa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat menyebabkan satu surah diturunkan Al-Qadar? Yang ni ramai tidak menyadari. Sebab kita bila bincang suratul Qadar, seolah-olah surah ni turun selepas surah Al-Baqarah ayat 185 yang cerita pasal bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Memang tidak boleh dinafikan. Kita mentafsirkan ayat dengan ayat. Kita mentafsirkan suratul Qadar dengan suratul Baqarah ayat 185. Lalu kita terus beritahu kesimpulan, surah Al-Qadar menceritakan tentang malam Al-Qadar yang ada dalam bulan Ramadan yang diturunkan Quran. Sebab surah Al-Baqarah ayat 185 turun kat Madinah. Turun di Madinah lepas hijrah. Tahun 2 hijrah ayat ini memberitahu tentang kefarduan puasa dan Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Dan bila Ramadan diturunkan Quran, maka fahamlah kita malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Quran dalam bulan Ramadan. Lalu kita tafsirkan ayat dengan ayat, itu kaedah yang baik dalam pentafsiran. Cumanya jangan kita lupa satu aspek penting dalam ulumul Quran Makki Madani, ataupun apa yang disebut sebagai jawun nuzul, atmosfera penurunan surah tu yang sangat dititik beratkan oleh beberapa ahli-ahli tafsir, ya, seperti fi zilalil Quran Said Qutb, seperti Tafhimul Quran Maududi, dan juga dititik beratkan oleh penulis-penulis tafsir yang menyusun surah-surah menurut turutan penurunan kepada Nabi, walaupun karya tafsir berkenaan mengundang kontroversi, ya, dan dikritik, ya. Tetapi ada kebaikan juga pada tafsir Habban Nakah. Habban Nakah dia susun tafsir surah starting bukan daripada suratul Fatihah, surah yang kedua bukan Baqarah, sedangkan itulah jumhur yang dilakukan oleh mufassirun. Ya, beliau Al-Allamah, ya, rahimahullah, menjadikan surah yang pertama Al-Alaq, surah yang kedua Al-Qalam, surah yang ketiga Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Jadi aneh susunan berkenaan. Tetapi ada kebaikan juga, iaitulah beliau telah menyebut suratul Qadar sebagai surah yang ke-25. Dalam Quran, surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97. Itu dalam Quran, kita bincang sekejap lagi. Tetapi dari sudut turun pada Nabi, ia adalah surah yang ke-25. Maknanya dah 24 surah turun. Ini menunjukkan fasa dakwah yang kedua Nabi. Fasa Nabi mendapat tentangan sengit, kecaman, makian daripada orang-orang Quraisy yang mendustakan Al-Quran dan berkata Quran ini qaulul bashar, yang berkata Al-Quran ini sihrun yu'thar, yang berkata Al-Quran ini, ya, Nabi menirunya daripada orang-orang tertentu. Pelbagai perkataan biadab dinisbahkan kepada Quran. Lalu turun suratul Qadar sebagai surah yang ke-25 di Mekah waktu itu. Kita kena faham jarak suratul Qadar dengan suratul Baqarah yang menyebut tentang Ramadan. Barangkalilah saya hitung kiralah, kalau 2 hijrah dengan tahun ketiga kenabian, tahun keempat kenabian, tahun kelima kenabian suratul Qadar diturunkan, barangkali hampir 10 tahun jaraknya. Sebab ketika suratul Qadar diturunkan, tidak ada lagi perintah berpuasa. Semasa suratul Qadar diturunkan, para sahabat tak tahu apa-apa tentang malam Al-Qadar ni bila. Sebab dalam suratul Qadar tidak disebut Ramadan. Ramadan disebut 10 tahun selepas suratul Qadar diturunkan. Maksudnya apa? Lepas hijrah baru tahu malam Al-Qadar ni rupa-rupanya dalam bulan Ramadan. Jadi mari kita letakkan diri kita dalam shoes, dalam suasana para sahabat. Jadi pertama sekali mengambil kira ketika mana surah ini diturunkan, ia bertujuan menjawab pendustaan kafir kepada Quran. Jadi surah ini menegaskan kehebatan dan keagungan Quran. Kerana mereka perleceh,
Mereka perlekeh. Mereka kata yang macam-macam. Lalu suratul Qadar hanya meneruskan misi. Ya, kata Habban Nakah rahimahullah, beliau menghitung kira 25 surah. Sebelum suratul Qadar ada 7 surah yang menegaskan keagungan Quran. Yang menyebut Al-Quran ini datang ya dengan satu tujuan sebagai tazkirah. Al-Quran ini ia datang dibawa turun oleh Dhi Quwwatin 'inda Dzil 'Arsy Makin. Al-Quran ini maknanya Allah Ta'ala menafikan pendustaan Quraisy. Ya, dan suratul Qadar meneruskan misi berkenaan. Maksudnya tuan-tuan, tema suratul Qadar adalah menegaskan keagungan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Kerana keagungan Quranlah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada malam diturunkan Quran, iaitulah malam Al-Qadar. Satu yang menarik disebut oleh Habban Nakah rahimahullah, para sahabat ketika menerima tentangan yang dahsyat, ya, kumpulan orang beriman sangat kerdil, mereka yang baru memeluk Islam mengalami satu situasi di mana dalam hati mereka, kita punya jahiliah sangat lama, kita duduk dalam umur jahiliah, penuh dengan sia-sia apa yang kita buat, banyak keburukan kita buat, banyak jenayah kita buat. Ya, 20 tahun, 30 tahun dah sekarang kita baru masuk Islam. Baru setahun jagung kita masuk Islam. Maka apa sangat yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka? Timbangan kita punya keburukan, kalau mengambil kira umur kita hidup jahiliah, jauh lebih banyak daripada benda baik kita dapat bila kita masuk Islam. Kita masuk Islam baru setahun dua dengan Nabi SAW. Sedangkan jahiliah kita 30 tahun. Jadi macam mana ni? Macam mana kita nak benar-benar mendapat kelebihan di akhirat? Kalau kita punya kebaikan baru 1 tahun, sedangkan keburukan kita 30 tahun. Maka turun suratul Qadar memberikan berita gembira bahawasanya akan kalian perolehi satu malam, di mana malam berkenaan ganjaran ibadah kalian adalah ganjaran beribadah yang mengatasi 1000 bulan. Maknanya timbangan berat amal kebaikan bukan sekadar lebih berat daripada 30 tahun buat buruk tu. Bahkan timbangan berat orang beribadat lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada 80 tahun lebih. Umur manusia mana boleh sampai ke situ. Jadi rupa-rupanya suratul Qadar memberikan tasliyah. Kita kena faham suasana Mekah tuan-tuan, adik-adik semua. Tentangan kepada Quran, tentangan kepada para sahabat. Jadi surah ini turun memberikan kelegaan, memberikan peluang pada para sahabat menarik nafas lega. Walaupun mereka tak tahu bilakah malam Al-Qadar berkenaan, tetapi sekurang-kurangnya mereka optimis detik itu akan datang di mana kita dapat beramal, dan amalan waktu itu bukan sekadar diganjari lebih daripada 1000 bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini antara perkataan mahal kepada para sahabat. Sebab apa? Ini yang menarik. Surah sebelumnya Al-Alaq menceritakan tentang solat yang diganggu. Solat seorang hamba Allah yang diganggu oleh orang kafir yang bernama Abu Jahal. Sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat dan sujud di Kaabah mahu diganggu oleh orang-orang Quraisy. Tetapi siapa yang salam? Siapa yang selamatkan Nabi? Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi, lalu tidak ada apa-apa berlaku kepada Nabi. Tetapi kepada para sahabat tidak ada kelebihan berkenaan. Kalau mereka mengiklankan ibadat mereka di Mekah ketika itu, tiba-tiba turun suratul Qadar memberikan janji Allah, memberikan wa'dullah, akan datang satu waktu, rupanya 10 tahun ke depan, di mana salamun, malam itu malam yang aman dan damai sejahtera, tidak ada keburukan. Maksudnya juga antara tafsiran salamun hiya adalah tidak ada yang akan menghalang kamu melakukan kebaikan, tidak ada yang akan mengganggu kamu melakukan salat, tidak ada Abu Jahal menunjukkan kemenangan. Sebab tu lepas suratul Qadar adalah surah Madaniyah, surah Al-Bayyinah. Subhanallah. Jadi saya harap rakan-rakan adik-adik nampak ya,
betapa kita jarang menitik beratkan ketika mana surah ini diturunkan kepada Nabi dan para sahabat. Turun suratul Qadar, lega para sahabat dan Nabi SAW. Ya, okey. Itu yang pertama dari sudut kesesuaian surah ini turun, menjawab persoalan yang bermain dalam fikiran para sahabat, dan pada masa yang sama menjawab pertuduhan liar orang-orang kafir Makkah. Kita tengok pula persoalan yang kedua. Apakah hikmah surah Al-Qadar duduk di hujung Al-Quran? Tuan-tuan, surah Al-Qadar termasuk dalam surah-surah yang pendek-pendek, yang mana disebut oleh Nabi SAW surah Mufassal. Surah Mufassal ini ulama khilaf lah start daripada surah mana. Ya, ada yang kata starting daripada suratul Hujurat, ada yang kata starting daripada suratul Qaf, tetapi yang penting Nabi SAW dilebihkan daripada Taurat, Injil dan Zabur, yakni Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Lebihnya Nabi adalah kerana Mufassal. Lalu apakah surah Mufassal? Surah yang banyak faslah dengan basmalah. Surah yang cepat tamat, lalu datang basmalah, surah baru. Baca sikit tamat, surah baru. Dan ayatnya pula faslah, cepat sangat dipisahkan. Maksudnya ayatnya pendek-pendek. Jadi, apakah hikmah surah pendek-pendek seperti Al-Qadar duduk di hujung Quran? Dan inilah yang dilebihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama seperti Abdul Hamid Al-Farahi ketika mengulas suratul Asri, beliau mengatakan, ya, surah-surah yang berada di hujung mushaf, ya, yang Sa'id Hawa, ya, mengangkat, ya, kedudukan Mufassal ini dalam Al-Asas fi Tafsir dengan kaitan dengan suratul Baqarah. Saya akan sebutkan kejap lagi. Tetapi surah-surah Mufassal ini, ya, kata Al-Farahi, adalah surah yang mukhtasar, yang meringkaskan surah-surah yang panjang-panjang di dalam Al-Quran sebelum, daripada juzuk 29, juzuk 30 ni surahnya panjang-panjang. Nak katanya Quran yang kita baca daripada awal sampai menghampiri hujung, kita akan melihat bagaimana panjang, kemudian pendek sikit, and then pendek. Mufassal ini saja terbahagi kepada 3 bahagian. Ya. Lalu kenapa penting surah pendek-pendek sebelum kita khatam Quran? Sebab surah pendek-pendek inilah yang mudah dihafalnya. Surah yang pendek-pendek inilah kita akan dapati, ya, mesejnya jelas. Ya, ayatnya, tafsirannya jelas, kerana ia berfungsi untuk merumuskan Al-Quran yang telah dibaca daripada awal. Barangkali kita kehilangan fokus kerana surah berkenaan panjang, memperincikan, ya, thumma fussilat, ya, Allah tafsilkan, ya, Al-Quran dalam suratul Fatihah. Tetapi barangkali kita lost mana-mana direction, kita tak jelas, maka Allah datangkan surah seperti Wal Asri. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i kata, kalau tak turun Quran ini melainkan surah Wal Asri, cukuplah suratul Wal Asri itu. Ya, Nabi berkata, ya, suratul Ikhlas sepertiga Al-Quran. Sebab apa? Dia merumuskan ayat-ayat mengenai ketuhanan, ayat-ayat mengenai akidah. Ya, kerana Al-Quran ini ada 3 mesej penting. Ya, suratul Kafirun contohnya 1/4 Al-Quran. Jadi nak katanya hujung Quran ini penuh dengan surah-surah yang merumuskan isi kandungan Al-Quran yang awal-awal itu. Lalu soalan kita, apa yang dirumuskan oleh suratul Qadar? Maka suratul Qadar merumuskan surah-surah dan ayat-ayat yang menekankan keagungan Quran. Para ulama menyatakan ada 29 surah yang bermula, ya, daripada Baqarah sehinggalah kepada Al-Qalam, yang startingnya adalah huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ni adalah surah-surah yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, kemu'jizatan Al-Quran, tidak ada campur tangan manusia. Kalau dalam bahasa Sa'id Hawa,
ya, suratul Qadar, ya, adalah surah yang menjelaskan ayat 23 kalau tak salah saya. Ya, 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ayat tu cerita pasal apa? Dan seandainya kalian punya keraguan kepada apa yang kami telah turunkan perlahan-lahan kepada hamba kami, yakni Al-Quran, maka datangkan surah. Fa'tu bi surah, maka datangkan surah yang seumpama Al-Quran, dan panggillah ya saksi-saksi kamu selain daripada Allah seandainya kamu benar. So bila kita faham apa yang disebut dalam ayat 30, ayat 23 Baqarah, kita faham surah Al-Qadar mengenai apa. Iaitulah keagungan Quran, bahawasanya ia bukan datang daripada benak fikiran manusia, ia adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa taala, datang daripada tempat yang tinggi, manusia tidak pernah sampai, tempat yang suci, tidak ada sebarang, syaitan boleh masukkan perkataannya di situ. Ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka suratul Qadar menegaskan inna anzalnahu. Kami yang bawa turun Al-Quran ini dengan pemeliharaan yang rapi. Sebab tu perkataan kami digunakan. Ya, yang mana perkataan kami ini ada unsur tahaddi. Kami yang menurunkan Quran, dia menunjukkan unsur kegagahan. Dia menunjukkan unsur keperkasaan dan kekuatan. Maknanya tidak ada yang boleh menghalang kami menurunkan Al-Quran kepada ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, lepas tu kita tengok ada ayat pasal malaikat dan Jibril. Sebab Jibril yang gagah inilah bawa turun Quran. Kenapa kena malaikat mengiringi penurunan Al-Quran? Kenapa Jibril kena bawa Quran? Kerana adanya pencuri-pencuri, adanya jin-jin yang akan mengganggu perjalanan berkenaan. Jadi nak katanya Al-Quran terpelihara, that's the point. Al-Quran terpelihara. Dan inilah suratul Qadar yang merumuskan keagungan Al-Quran, ayat-ayat pasal kehebatan Quran dalam surah-surah yang panjang-panjang seperti Yasin, surah-surah yang panjang-panjang seperti Hawamim, yakni Hamim, surah-surah Tawasim, Tasim, Tasimim, surah-surah seperti, ya ada banyaklah dalam Al-Quran. Jadi ini hikmah duduk kat ujung, sebab nak bagi tahu kesimpulan, hidup ini mestilah mengagungkan Quran. Kerana keagungan Quran, kamu dapat manfaat daripada malam Quran diturunkan. Quran sudah diturunkan, tuan-tuan. Quran sudah diturunkan, sudah selesai diturunkan pun. So sepatutnya, logiknya, kita dah tak ada apa-apa kelebihan. Duduk di akhir zaman di mana kita bukan lagi batch ataupun generasi yang mana Quran sedang diturunkan, iaitulah para sahabat. Jadi kita tak ada sebarang kelebihan. Tetapi Allah Ta'ala kata kerana Quran dengan kamu sampai hari kiamat mendapat kelebihan. So we need to say thank you kepada Quran yang diturunkan dan yang menurunkan Quran. Kerana sudi melestarikan malam Quran turun yang dah berlalu, iaitu barakah itu berkekalan sampai hari kiamat. Subhanallah. Tapi ramai kita hanya nampak malam Al-Qadar, tetapi tak nampak punca malam Al-Qadar menjadi mulia. Hanya nampak asbab, tidak nampak musabbab. Seharusnya kita nampak punca jadi barakah itu adalah kerana kami yang menurunkan Quran. Jadi hebat, ya, hebatnya kesan penurunan Al-Quran. Okey, dan akhir sekali dalam tempoh lebih kurang 8 minit ini, apakah hikmah suratul Qadar selepas surah Al-Alaq? Baik. Ini pun menentukan perspektif. Macam mana cara kita pandang suratul Qadar? Allah Ta'ala tidak letak suratul Qadar selepas surah-surah yang lain. Allah Ta'ala ada sebab menjadikan suratul Qadar mesti selepas surah Al-Alaq. Yang kita sedia maklum, 5 ayat pertamanya adalah wahyu pertama. Jadi dengar adik-adik. Yang saya pun sebenarnya letih ni dan dahaga, tapi tak apa, ya. Suratul Alaq, adik-adik semua, kalau kita perhati elok-elok, kalau kita baca daripada ayat 1 hingga 19 yang berakhir dengan ayat Sajdah,
Surah Al-Alaq adalah surah yang menekankan kepentingan membaca Quran. Dan bukan sekadar kepentingan membaca Quran, tetapi baca Quran mesti berulang kali. Sebab tu Iqra' 2 kali. Baca Quran jangan sekali, baca Quran kena berkali-kali, kerana berkali-kali menunjukkan penghayatan sedang berlaku. Seseorang yang ulang baca sesuatu ayat Quran, kenapa dia ulang baca? Untuk menimbulkan kesan dalam hati, untuk menimbulkan kesan pada emosi. Orang setakat baca tidak timbul kesan pada emosi barangkali. Kalau setakat baca gitu-gitu saja lalu tamat bacaan, barangkali baca di mulut tidak jatuh ke dalam hati. Apa disebut dalam hadis Nabi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, la yujawiz hanajirahum. Quran yang dibaca tidak sampai, tidak lebih daripada ketenggorokan mereka, tak lepas pun, tak sampai ke hati pun Quran itu. Jadi Quran kena diulang-ulang, ayat sama diulang-ulang supaya kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Okey, Suratul Alaq kalau kita baca daripada awal, Allah Ta'ala menekankan Quran mesti sentiasa dibaca supaya kamu ada kekuatan dalaman untuk menghadapi musuh. Lepas tu ayat terakhir, kalla la tuti'hu. Orang beriman tidak boleh menari ikut rentak musuh. Orang beriman bukan jenis cepat emosional. Orang beriman tak akan balas apa yang musuh buat sebagaimana musuh buat. Musuh kecam, kita kecam. Musuh ejek, kita ejek. Orang beriman tak akan buat begitu. Dan macam mana nak ada kekuatan begitu? Orang baling dengan batu, kita baling dengan buah. Orang baling dengan kejian, kita balas balik dengan senyuman. Itu bukan mudah. Bukan mudah. Tetapi orang beriman boleh melakukan begitu dengan Quran. Sebab apa? Ayat Quran beritahu pembalasan kepada orang kafir. Ayat Quran sahaja bagi tahu pembalasan pada orang beriman. Dan kerana ayat Quran beritahu pembalasan, dalam Suratul Alaq ada cerita pasal pembalasan kepada Abu Jahal. Yang tu menyebabkan Nabi ada kekuatan untuk la tuti'hu. Nabi ada kekuatan untuk tidak membalas, untuk tidak respon kepada apa yang sedang dilakukan oleh Abu Jahal. Walaupun namanya tidak disebut, tetapi asbabun nuzulnya jelas. Ya, jadi Allah Ta'ala uruskan musuh Nabi. Nabi hanya diperintahkan bertenang, tunaikan salat, khusyuklah tunaikan salat, wasjud waqtarib. Jadi kesimpulannya, Suratul Alaq menceritakan kesan Quran ke dalam hati dan emosi. Kesan Quran sepatutnya memberikan kekuatan kepada emosi dan hati, sehingga kamu menjadi orang yang tidak terasa sangat dengan apa yang musuh-musuh sedang kata. Sebab itu menarik Suratul Alaq selepas surah At-Tin, di mana para ulama menyatakan, tidak sedikit jumlah para ulama menyatakan At-Tin, Az-Zaitun, Turi Sinin, Al-Baladil Amin adalah merujuk kepada 5 orang Rasul Ulil Azmi. 5 orang Rasul Ulil Azmi. Saya nak tanyalah, Azam ni duduk di mana? Azam ni maksudnya apa? Azam ni maksudnya aku akan teruskan perjuangan walau apa pun orang kata. Tak putus asa, tak terasa dalam hati, tak makan hati. Dan kekuatan ni bukan mudah. Bukan mudah. Ambo kecek ni sedap lah. Tetapi bila orang maki, belum tentu ambo kuat. Jadi kekuatan ulil azmi ni penting. 950 tahun dimaki. Tetapi Nabi Nuh punyai kekuatan. Apa yang menguatkan baginda? Apa yang menguatkan Nabi-Nabi ni? Wahyu. Dan wahyu ni kalau kita nak benar-benar dapat kekuatan, dia tak boleh baca sekali. Dia kena kita hafal dan nak menghafal. Mana boleh sekali baca, boleh terus melekat dalam kepala. Itu Nabi, bukan kita. Kita kena ulang banyak kali, Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang bernama Hufazul Quran. Dia kena ulang banyak kali baru melekat kepala tu. Baru melekat Quran tu dalam kepala dia. Dan kelebihan orang menghafal Quran adalah ayat Quran tu akan jadi peringatan kepada dia dalam tindak tanduk seharian dia. Okey, sekarang nampak bagaimana Suratul Alaq temanya adalah kesan Quran kepada hati. Kesan bacaan Quran ke dalam hati Nabi. Lalu soalan, apa yang sebaiknya kita buat pada malam Al-Qadar? Maka itulah Suratul Qadar.
apakah yang sepatutnya kita pandang pada malam-malam yang terakhir Ramadan? Apa patut kita buat bila Allah Ta'ala anugerahkan malam Al-Qadar, which is kita tak tahu bila malam Al-Qadar. Terima kasih Nabi bagi tahu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Jadi apa patut saya buat kalau Allah Ta'ala pilih saya bertemu dengan malam Al-Qadar? Maka hendaklah membaca Quran. Dan sebaik-baik bacaan Al-Quran yang menyentuh hati dan perasaan adalah ketika qiyam. Wasjud waqtarib. Sebaik-baik waktu membaca Quran yang boleh menyentuh hati adalah sewaktu solat. Sebab apa? Dalam solat tak boleh makan. Kalau di luar solat, kita baca Quran sambil makan barangkali. Tak khusyuk. Kita barangkali di luar solat, kita boleh baca Quran dengan anak-anak bermain kat belakang kita. Di luar solat, barangkali kita baca Quran sambil TV dekat depan mata. Tapi dalam solat, mana boleh TV kat depan? Mana boleh anak kita mengganggu kita solat? Mana boleh kita solat dalam keadaan makan-makan? Maknanya benar-benar kita fokus betul-betul baca Quran sehingga menimbulkan kesan dalam hati. Quran memberikan kesan dalam hati. Yang ni yang nak dibawa daripada Ramadan, madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan dan madrasah Lailatul Qadar berobjektifkan membina kekuatan hati orang-orang beriman untuk bersabar agar Allah kurniakan kemenangan dalam suratul Bayyinah. Allah Ta'ala kurniakan kemenangan. Kalau kita jenis orang yang lemah, sikit-sikit hanya bermain dengan permainan musuh, membesarkan musuh, tidak membesarkan Quran, maka kita tak akan menang sampai bila-bila. Jadi suratul Qadar menceritakan tentang yang patut dilakukan di sepertiga malam, yang patut dilakukan pada malam-malam akhir Ramadan adalah membaca Al-Quran dalam bentuk salat dan qiyam. Dan orang beriman, dia tidak sekadar pandang baca Quran masa salat tarawih ataupun baca Quran masa tahajud di malam-malam akhir 10 yang terakhir, hanya dalam fikirannya adalah pahala lebih daripada 1000 bulan. Kerana surah sebelum memberikan perspektif. Perspektifnya apa? Saya kena baca Quran untuk bina kekuatan dalaman. Saya kena baca Quran agar saya jadi orang yang move on. Saya kena baca Quran agar saya jadi orang yang ada kekuatan ulil azmi. Saya baca Quran agar saya mendapat ayat-ayat memberikan kekuatan kepada saya untuk tidak merasakan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dia tak terasa dalam hati. Allahu Akbar. Jadi rakan-rakan semua, inilah antara hikmah yang diungkap oleh para ulama yang membongkar rahsia susunan surah di dalam Al-Quran. Cukup 45 minit yang dijanjikan tadi. Saya berhenti setakat itu sahaja. Saya kembali serahkan kepada moderator. Wallahu alam. Kalau ada soalan boleh diajukan. Silakan Abdullah Khuzri, saya tak dengar anda.